Okey. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Baru ini. Terlebih dahulu kita bersyukur dan saya nak ucapkan selamat datang ke Majlis Pelancaran Emas Anwar STL 2022-2023. Sesungguhnya kita tunggu cukup lama dan akhirnya kita kembali semula untuk musim baru. Dan sebelum kita memulakan majlis santai, majlis beringkas pada petang ini, dan kita sama-sama mohon agar majlis ini diberkati, kita mulakan dengan majlis bacaan doa dan dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Arifin Rahim untuk memimpin bacaan doa, dan juga kita akan mulakan dengan sedekah Al-Fatihah ke atas kehilangan legenda sepak takraw negara Allahyarham Adnan Saidin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim wa ya wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Rahim, Engkau berkatilah majlis kami pada hari ini ya Allah, yaitu Majlis Pelancaran Musim Baru Emas Anwar STL 2022-2023 musim ke-9. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-Mu, dan sesungguhnya kami mohon ya Allah, Engkau rahmatilah perhimpunan kami ini.
Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Engkau kurniakanlah kami kesihatan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Arifin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Dan sememangnya kita terasa kehilangan legenda iaitu Allahyarham Adnan Saidin. Ya, sebenarnya Allahyarham Adnan Saidi digelarkan Raja Sepak Takraw pada tahun 1986 dan ia juga terkenal dengan libasan maut pada kejohanan Kedah pada tahun 1977. Baik, itu antara info dan pastinya kehilangan Allahyarham memberikan impak kepada kita dan pastinya legasi hari ini adalah legasi untuk kita teruskan kehangatan, kemeriahan sepak takraw terutama dalam saingan STL. Baiklah, Haidar dan Azlan sudah bersedia? Ready. Baiklah, sebelum majlis diteruskan, izinkan saya membuka majlis dengan serangka pantun. Pantun, silakan. Teras tradisi sukan nan jitu. Semarak semangat terus di kota. Lenggok dan aksi terus bersatu. Atma warisan terus diperkasa. Tepuk sikit. Bukan senang, semua nak sabar nak baca pantun, tapi pantun tu diskripkan. Terima kasih, Liz. Alright. Baiklah, hari ini kami sebagaimana kebiasaan kami menjadi pengemudi dan sebagaimana seolah-olah macam satu regu. Saya bertindak selaku tekong, akan diapit oleh killer saya, Elis Harun, dan feeder saya, Haidar Jafri. ya, dan kami adalah merupakan host-host untuk saingan STL musim baru ini, musim 2022, musim 2023. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia untuk mencapaikan ucapan dan amanat beliau buat semua pemain STL. Bukan ni kan? Azlan, patutnya ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Lepas ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berhormat Hanayo Menteri Belia dan Sukan, kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada beliau. Yang berbahagia Nicholas John, Ketua Bahagian Sukan Astro. Yang berbahagia Muhammad Khairul Anwar Muhammad Nud, Pengarah Urusan Emas Anwar. Yang berbahagia Datuk Abdul Halim Sulaiman, Timbalan Presiden 1 PSM. Yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Ismail, mantan Presiden PSM. Rakan-rakan ahli jawatan kuasa tertinggi PSM yang turut hadir, para penaja, media-media, pengurus-pengurus pasukan, para pemain, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dapat kita sama-sama hadir untuk satu majlis pelancaran dan memperkenalkan JC STL bagi tahun 2022-2023. Saya bagi pihak PSM merakamkan setitik penghargaan terima kasih atas kesudian yang berhormat Menteri kerana sudi melapangkan masa pada petang ini. Sepak Takraw League atau lebih dikenali sebagai STL kini telah kembali. Sebanyak 10 pasukan elit akan bertanding bagi merebut gelaran juara STL yang akan membawa pulang wang tunai ringgit Malaysia 100,000, iaitu yang tertinggi pernah dipertandingkan oleh sukan sepak takraw di negara kita.
Begitulah prestisnya sebuah kejohanan yang ditayangkan secara langsung oleh Astro dan juga media-media sosial yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, STL merupakan kejohanan sukan yang mempunyai tontonan yang kedua tertinggi di belakang sukan bola sepak di dalam negara kita. Pada tahun 2022, STL mencatatkan 4.7 juta jumlah tontonan secara langsung dan tidak langsung, serta hampir 600,000 tontonan menerusi aplikasi Soka. Di media sosial pula, STL mencatatkan 14.5 juta view TikTok, 5.9 juta di YouTube, 3 juta menerusi Instagram dan 1.2 juta di aplikasi Facebook. Ini menunjukkan peminat dan penggiat sepak takraw di negara kita amat ramai dan sentiasa mengikuti perkembangan sukan sepak takraw di negara kita. Jumlah rekod ini tidak termasuk tontonan di negara luar, yang mana sebanyak 5 buah negara telah membeli hak penyiarannya pada tahun 2022, iaitu Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia dan Hong Kong. STL akan berlangsung selama 9 minggu, termasuk 1 minggu bagi perlawanan peringkat Division 1 di beberapa lokasi di seluruh negara. Antara lokasi yang kita dah tentukan iaitu di Perak, di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan dan juga di Kuala Lumpur. Pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada juara Liga, kita ada juara Division 1 dan Champion Cup. InsyaAllah akan ada 4 buah negara iaitu Thailand, Korea, Indonesia dan juga Filipina yang akan kita jemput khas untuk bersaing di Champion Cup. Selain itu, ada satu lagi piala baru. Ini yang lebih menarik, yang akan menjadi rebutan semua pasukan, iaitu Challenge Cup. Ini pasti akan menjadikan STL pada tahun ini akan lebih menarik dan lebih rancak. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, STL yang pertama kali dianjurkan pada tahun 2014 merupakan satu manifestasi ke atas keupayaan sukan sepak takraw untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Ia merupakan satu sukan tradisi yang mempunyai platform yang kukuh daripada di peringkat lapangan ataupun akar umbi sehinggalah di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Saya menakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Ismail, mantan Presiden PSM, yang telah mencetuskan idea dan menjayakan STL bermula pada tahun 2014. Dan inilah kesinambungannya, kita sama-sama jayakan sehingga kini. Ini masuk edisi yang ke-9. InsyaAllah tahun depan adalah edisi yang ke-10. Saya rasa Astro berhasrat untuk membuat lebih besar daripada ini sebab sempena ulang tahun yang ke-10 STL tahun hadapan. Sepak takraw bukan lagi sukan kampung. Sepak takraw adalah satu sukan yang mempunyai nilai komersialnya yang tersendiri. Sukan yang mempunyai potensi besar untuk diperkembangkan menjadi sebuah industri yang mampu menjana pendapatan dan memberikan kejayaan kepada atlet-atletnya. Oleh itu, saya amat berterima kasih kepada sahabat penganjur kita dan juga rakan strategik PSM iaitu Astro atas kesetiaan bersama PSM dalam mengangkat darjat sukan kebangsaan kita ini, dan saya berharap kerjasama ini diteruskan lagi pada masa akan datang, termasuklah di kejohanan-kejohanan lain yang dianjurkan oleh PSM. Malah dengan sokongan daripada Asian Sepak Takraw Federation Astaf, kepada PSM, saya cukup berkeyakinan dan menyahut cabaran bersama Astaf untuk sama-sama memperkembangkan lagi sukan ini di peringkat antarabangsa. Saya percaya dan yakin tidak mustahil satu hari nanti sukan sepak takraw akan dipertandingkan di temasya-temasya peringkat antarabangsa yang lain selain daripada sukan Asia dan juga sukan C. Yang Berhormat Menteri, sukan C telah melabuhkan tirainya semalam. Skuad laki negara berjaya mendapat 3 pingat perak, skuad wanita berjaya mendapat 2 pingat gangsa, manakala acara cinlon lelaki
kita berjaya mendapat 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Walaupun pasukan sepak takraw negara terlepas peluang merangkul pingat emas yang kita nanti-nantikan selama ini, terutamanya daripada musuh tradisi kita iaitu Thailand. Pada pemerhatian saya berada di Cambodia beberapa hari. Prestasi pasukan negara jelas telah meningkat dengan ketara dan mempunyai potensi yang lebih besar untuk berjaya di masa akan datang. Pasukan negara yang dibentuk dalam masa 2 bulan di bawah kejurulatihan yang baru telah menunjukkan saingan yang sengit di Sukan C Cambodia, terutamanya ketika bertemu musuh tradisi Thailand. Syabas dan tahniah kepada semua pegawai dan jurulatih dan atlet-atlet sepak takraw negara yang telah berempas pulas dalam membawa negara di Sukan C Cambodia. InsyaAllah selepas ini PSM akan memberikan sagu hati kepada semua pemain-pemain sepak takraw yang berjuang di Cambodia. Saya berharap momentum ini dapat diteruskan dengan kerjasama daripada Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Negara dalam meneruskan program-program sebagai persiapan pasukan negara ke Sukan Asia pada tahun ini. Akhir sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada rakan-rakan strategi PSM dalam menjayakan kejuaraan STL pada kali ini, terutamanya kepada Mas Anwar. Kita beri tepukan kepada Mas Anwar, Inemitsu, Gajah Mas, Lining dan beberapa lagi syarikat dan pihak-pihak lain yang membantu menjayakan STL pada kali ini. Saya berharap lebih banyak rakan-rakan korporat akan bersama kita dalam membangunkan sukan sepak takraw di masa akan datang. Sekali lagi, saya merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, Wabi Hanayo, atas kesudian dan kelapangan Wabi sudi hadir pada majlis petang ini dan seterusnya melancarkan STL pada tahun ini. Saya cukup berkeyakinan dengan sokongan yang diberikan oleh Wabi Menteri dan semua pihak akan mampu melonjakkan lagi STL di masa akan datang. Kepada semua pasukan, saya ucapkan selamat maju jaya, ini milik kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi yang berbahagia Datuk Muhammad Sumali Ridwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Terima kasih Datuk, dan sebagaimana Datuk kongsikan, memberikan gambaran bahawa saingan musim ini akan lebih mencabar, akan diberikan cabaran oleh semua pasukan. Pemain yang ada kat sini pun dah nampak dah tak sabar nak masuk gelanggang tu. Ada wakil-wakil pasukan. Alright. Dan selain kemeriahan musim yang akan dibuka, saya nak kongsikan juga kita akan teruskan kemeriahan di Liga Fantasi untuk musim kedua. Jadi Liga Fantasi musim lepas sambutan yang sangat baik dari di kalangan peminat-peminat. Jadi musim ini kita kembali. Anda boleh bermula Liga Fantasi pada 22 Mei nanti. Boleh register, boleh masuk di Stadium Astro. Dan selain itu tiket boleh beli secara online. Di mana Haida? Di www.tickethotline.com.my. Ya, alright. Baiklah, kita nak teruskan. Elis, Haida dan juga semua tetamu. Kita teruskan dengan ucapan seterusnya. Majlis Sebuah Masa ingin mempersilakan yang berbahagia Encik Nicholas John, Ketua Bahagian Sukan Astro untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yang berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sumali Ridwan, Presiden PSM. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman, Timbalan Presiden PSM. Yang berbahagia Muhammad Hurul Anwar Muhammad Noor, Pengarah Urusan Kedai Emas Anwar. Div-Div terhormat, penaja-penaja dan rakan-rakan media. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan berbesar hati kepada semua tetamu yang sudi hadir ke majlis pelancaran dan perkenalkan jersey Emas Anwar STL 2022-23 pada petang ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas buat pasukan sepak takraw negara yang telah berjaya membawa pulang 4 pingat perak dan 4 gangsa pada tamasya Sukan C di Kamboja yang baru melabur tirainya semalam. Untuk sedia maklum, sebilangan besar pemain negara adalah pemain-pemain STL dan juga tonggak utama dalam 10 pasukan yang akan bersaing musim ini. Ternyata pengenalan STL sejak tahun 2014 lalu
telah berjaya melahirkan ramai pemain-pemain berkualiti dan telah mewakili negara. STL hari ini telah menjadi salah satu platform pembangunan dan pencarian bakat untuk digilap dan seterusnya mampu menjadi atlet berprestasi tinggi suatu hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar STL kini telah memasuki edisi ke-9 dan berjaya memberi impak besar kepada perubahan landscape sukan warisan ini untuk kembali mendapat perhatian dan tempat di hati peminat, terutama generasi muda. Astro bersama PSM sentiasa berusaha dan menyusun strategi terbaik untuk memartabatkan sukan ini serta menaikkan lagi nilai komersial dan imej STL bukan hanya di pentas domestik, malah hingga ke pesada sukan serantau dan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, musim baru, venue baru pasti akan mengamatkan lagi STL kali ini dengan menyaksikan Dewan Jubli Kuala Kangsar, Perak, membuka tirai minggu pertama, diikuti Spice Arena Pulau Pinang pada minggu kedua dan seterusnya Dewan Majlis Bandaraya Seremban menjadi negeri dan venue baru untuk minggu ketiga. Minggu keempat dan berikutnya, pula Emas Anwar STL akan kembali ke Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur untuk mengakhiri saingan selama 8 minggu. Sementara itu, Iskandar Malaysia Studio Johor kekal menjadi pentas persaingan antarabangsa untuk STL Champions Cup yang akan bermula pada 30 Julai nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, keunikan sukan sepak takraw dan juga fenomena STL membuatkan acara sukan ini bukan hanya dinanti-nantikan oleh peminat tempatan, malah menjadi acara sukan yang masyhur dan diminati oleh peminat serantau. Astro kekal komited dalam melestarikan sukan ini dan akan membawa jenama STL menembusi pasaran luar negara dan perundingan masih dijalankan untuk berkolaborasi bersama syarikat penyiaran antarabangsa lain untuk menyiarkan STL di beberapa buah negara serantau seperti Thailand dan Indonesia. Saya yakin peminat dari negara jiran pasti teruja untuk menyaksikan STL musim ini, lebih-lebih lagi kelibat pemain import paling ramai dalam sejarah STL, iaitu sebanyak 13 pemain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih atas sokongan penaja yang telah meneruskan sokongan dalam melestarikan pembangunan sukan warisan ini. Tahun ini sekali lagi menyaksikan syarikat jual beli emas terkenal, Emas Anwar, menjadi penaja utama rasmi STL 2022-23 buat tahun kedua berturut-turut. Antara penaja lain yang kekal komited menjadi rakan penaja musim ini termasuk Li Ning yang sudah memasuki musim ke-6 sebagai penaja pakaian rasmi STL dan kesinambungan Idemitsu pula sebagai penaja minyak pelincir rasmi STL untuk 4 musim berturut-turut. Selain itu, Zayan FM kekal sebagai radio rasmi dan kolaborasi pertama kali dengan Sina FM. Walau bagaimanapun, semua ini tidak akan dapat dilakukan tanpa sokongan kuat dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, peningkatan jumlah tontonan pula meningkat bukan hanya di kaca televisyen dengan kenaikan hampir 5 juta tontonan, malah turut meledak di platform digital menerusi aplikasi penstreaman Astro Go sebanyak 2.6 juta dan 800,000 tontonan di Suka. Bergerak seiring dengan perkembangan trend digital secara global, STL telah mempertingkatkan kandungan media sosialnya dan telah mencatat 24.6 juta capaian tontonan pada musim lalu. Menerusi peningkatan rating ini, membuktikan jenama STL bukan hanya berkembang di peringkat domestik, malah telah berkembang di negara serantau dan antarabangsa dengan perkongsian video-video aksi STL sehingga menjadi viral. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun lalu, buat pertama kalinya juga Astro telah memperkenalkan STL Fantasy League buat peminat untuk merasai keseronokan mengurus pasukan dan membentuk pasukan impian sendiri. Sambutan amat memberangsangkan apabila seramai 7,000 peserta telah menyertai dan saya yakin ramai penyertaan baru akan bertambah pada tahun ini. Sekaligus merebut peluang memenangi barangan tajaan daripada Emas Anwar.
Peminat boleh melayari stadiumastro.com untuk pendaftaran yang akan bermula 22 Mei ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selain itu, STL Champions Cup musim ini pula bakal dijanjikan kehangatan luar biasa dengan kehadiran pasukan jemputan antarabangsa seperti Thailand, Indonesia, Korea dan Filipina. Jika anda tidak mahu ketinggalan menyaksikan pertarungan terunggul STL edisi kali ini, dapatkan tiket anda yang boleh diberi secara online menerusi tickethotline.com bermula esok. Selamat maju jaya diucapkan kepada semua pasukan yang akan merebut kejuaraan musim ini dan jangan lupa ikuti aksi dramatik STL hanya di Astro Arena dan di aplikasi Astro Go. Ayo sama-sama kita rancakkan seni sukan warisan ini dengan menggunakan hashtag ini milik kita. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepukan dan terima kasih kepada Mr. Nick atas ucapan sebentar tadi. Banyak fakta dan juga yang dikongsikan oleh Nick dan selain apabila Nick menyebut peminat dari luar, ini adalah perkongsian yang memang kami terima sendiri. Macam saya pun memang banyak rakan-rakan daripada luar, ex-player daripada Thailand, Indonesia, saya DM tanya. Dan satu perkara yang saya tak boleh lupa, Elis. Apa tu? Haidar dan juga semua. Saya pernah dapat satu DM dekat Instagram last year. Fans saya rasa dia bekas pemain dan dia tanya macam mana kita organize SL kat sini daripada Turki. Player Turki, player Iran yang tanya macam mana kita organize kemeriahan SL di sini. So, perkara tu, jelah kita boleh share tapi itulah yang nak katakan bahawa SL ni sentiasa mendapat sambutan bukannya Southeast tapi Asia country dan luar telah pun melihat betapa kemeriahannya STL dari musim ke musim. Sebenarnya sampai sekarang pun masih ada lagi DM yang Elis terima, terutamanya dari pemain Thailand yang dari Thai. Mereka kata bagaimana nak compete untuk STL ni. So kepada mungkin ada pengurus-pengurus setiap pasukan dekat sini, bolehlah carikan. Tapi kan kalau player Indon untuk Indonesia. menyertai, macam mana tu? Mungkin boleh share. Ramai mungkin jurulatih yang nak berminat melihat, melamar sebenarnya player-player daripada Indonesia, Thailand yang awak kongsikan tadi. Betul, okey. Itu sesi kemudian kita akan terangkan. Alright. Kita teruskan, Elis. Ya, betul. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Hanayo Menteri Belia dan Sukan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Halim Kadir, Yang berbahagia Datuk Muhammad Sumali Redwan, Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman, Yang berusaha Encik Nicholas John, Div Kehormat, para pemain emas Anwar STL 22/23, para tetamu dan rakan-rakan media semua, salam sejahtera dan salam hormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astro dan Persatuan Sepak Takraw Malaysia di atas jemputan ke Majlis Perasmian Majlis Pelancaran dan memperkenalkan jersey Sepak Takraw League 2022-2023 pada petang ini. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan kebangsaan yang telah berjaya mendapat 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa pada Tamasya Sukan C Cambodia baru-baru ini. Ramai yang sedang menunggu kenyataan rasmi daripada saya mengenai prestasi kontingen di Cambodia. Saya telah mengumumkan bahawa esok pagi 10 pagi saya akan bersama MSN dan Majlis Olimpik Malaysia untuk sidang rasmi, sidang media rasmi untuk menjelaskan dan memberikan fakta-fakta berkenaan kontingen kita di Cambodia. Seperti yang anda semua tahu, banyak berita headline telah mengatakan atlet-atlet kita Malaysia, kontingen Malaysia semua gagal. Semua gagal. Okey, tetapi saya tak lihat begitu. Yang saya tahu, pingat perak mempunyai potensi untuk pingat emas. Pingat gangsa mempunyai potensi untuk pingat emas. Bermakna dalam Sukan C yang akan datang, Sepak Takraw bakal membawa pulang 8 pingat emas. Kita mesti berfikiran positif. Kerana dalam sukan akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Kalau kita menerima kekalahan seperti itu sahaja, kita tidak akan memperbaiki diri kita. Jadi kita terima kritikan dan kita tambah baik prestasi kita. Dan saya percaya
kalau kita ada penambahbaikan dari segi infrastruktur dan fasiliti dan sokongan yang diberikan kepada atlet kita mampu berjaya. Saya yakin Liga Sepak Takraw ini menjadi medan untuk mencungkil bakat baru dalam kalangan generasi muda selain melahirkan ramai pemain berkualiti dan berkaliber yang telah berjaya mengharumkan nama di Sukan C Cambodia hari ini. Buktinya adalah hampir kesemua pemain sepak takraw yang anda tahu beraksi di Tamasya Sukan C ini adalah dari pemain Liga Sepak Takraw. Maka lebih banyak lagi pertandingan seperti ini harus dijalankan. Kerjasama antara pihak swasta dan persatuan sukan dalam penganjuran pertandingan sukan adalah satu langkah yang memberikan manfaat besar kepada industri sukan. KBS merupakan salah satu kementerian yang mempunyai bajet paling kecil. Hanya lebih kurang 1 bilion ringgit saja. Perbandingannya DBKL sahaja 3 kali ganda bajet mereka berbanding bajet KBS. Negeri Selangor, bajet mereka 5 kali ganda daripada bajet KBS. Tetapi kita perlu jaga sukan dan belia seluruh Malaysia. Tetapi saya lihat ini adalah satu cabaran yang boleh diatasi. Pihak seperti Astro memainkan peranan sangat besar untuk mempromosikan sukan. Sukan bergantung kepada penonton. Bila ada penonton, baru ada penaja. Oleh sebab itu, bila kita ada Liga Sepak Takraw dan bermain atas kaca TV kita, ramai lagi penonton mempunyai akses kepada kualiti permainan pemain-pemain kita. Dan baru-baru ini kita telah laksanakan beberapa penambahbaikan untuk kita mempromosikan sukan lagi di Malaysia. Salah satunya adalah program skrin besar. Program skrin besar ini memberikan akses kepada rakyat di luar bandar khasnya yang tidak mempunyai Astro. Oleh sebab itu, nanti saya akan bincang dengan Nicholas bagaimana kita boleh mainkan skrin besar Liga Sepak Takraw ini, gunakan program skrin besar untuk mempromosikan kepada kawasan-kawasan luar bandar dan saya percaya dengan adanya penambahbaikan ini dan pertambahan penonton, saya percaya tahun depan mungkin rating Liga Sepak Takraw ini akan bertambah baik dan mungkin satu hari nanti boleh mengatasi Liga Bola Sepak di Malaysia. Kita cuba, kita usahakan. Yang keduanya adalah menambah baik proses penganjuran acara sukan. Kalau kita nak penaja masuk, kalau kita nak lebih banyak lagi acara sukan, kita mesti tambah baik SOP. Kita jangan susahkan penaja dan organizer yang nak anjurkan pertandingan sukan. Jadi mulai tahun ini kita telah umum bahawa semua pertandingan antara sukan tempatan, acara sukan tempatan yang dianjurkan oleh Badan Sukan seperti PSM tidak perlu lagi mendapatkan kelulusan daripada Pesuruhjaya Sukan. Okey, dan semua fee permohonan kita telah kecualikan kerana kita kata duit itu tidak penting untuk kita. Kita nak lebih banyak lagi acara sukan. Untuk event organizer syarikat, bukan persatuan sukan ya, syarikat, mereka masih perlu mendapatkan kelulusan, tetapi kelulusan itu telah dipendekkan daripada 90 hari, sekarang ini hanya 30 hari saja. Dan daripada 9 dokumen yang perlu dihantar, kita kurangkan kepada 3 dokumen saja. Kita nak cepatkan semua proses ini supaya acara sukan boleh berjalan dengan lancar. Yang ketiganya adalah KBS telah melancarkan Directory Fasiliti Sukan. Dalam town hall bersama semua atlet, mereka semua kata kita sebenarnya nak anjurkan acara, nak pergi bermain, nak buat latihan, tapi kita tak tahu mana nak cari gelanggang. Susah, nak pergi fizikal, pergi check. Jadi kita telah lancarkan Directory Fasiliti Sukan KBS. Aset-aset KBS sekarang kita boleh check, search online dalam website KBS untuk memudahkan semua penonton dan yang nak menggunakan gelanggang. Akhir sekali, bajet tahun ini, KBS telah menerima grant padanan yang diumumkan oleh Perdana Menteri. 40 juta untuk KBS mohon guna. Saya akan umumkan syarat-syarat permohonan tidak lama lagi, tetapi semua persatuan sukan yang nak menganjurkan liga ataupun national tournament, dia mesti bersifat national tournament untuk kita membaiki prestasi atlet. Kalau program itu adalah 1 juta,
anda boleh mohon grant padanan dan kalau lulus, kerajaan akan bagi RM500,000, 50% daripada kos supaya penganjur mempunyai 50% lagi kos itu untuk anjurkan satu lagi liga. Okey, saya berharap PSM boleh menggunakan fasiliti ini dan dengan adanya lebih banyak lagi tournament, prestasi sepak takraw saya percaya akan terus maju ke hadapan. Tanpa melengahkan masa, saya melancarkan Liga Sepak Takraw 2022-2023. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, mohon kekal di atas pentas untuk meneruskan majlis pelancaran. Sekali lagi dipersilakan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Hanayo untuk kekal di atas pentas dan seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Encik Nicholas John, Yang Berbahagia Datuk Sumali Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia serta penaja utama Emas Anwar itu Yang Berusaha Encik Khurul Anwar untuk naik ke pentas bersama-sama dengan Yang Berhormat untuk menyempurnakan pelancaran gimik pelancaran STL musim 2022-2023. Alright, okey, kita akan berikan air-horn kepada Tim Yang Berhormat. Alice Haidar juga terlibat untuk menjayakan pelancaran. Rakan-rakan media beri ruang kepada Alice dan juga Haidar kat depan sini. Saya macam kena standby kat sebelah sana. Minta maaf, saya akan standby kat sini. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kiraan 5, ayo sama-sama kita countdown bagi melancarkan gimik pelancaran STL 2022-2023 dengan 5, 4, 3, 2, debaran akan bermula 26 Mei untuk semua pasukan memberikan cabaran untuk perebutan kejuaraan Liga Premier musim ke-9. Baiklah Azlan dan juga Haidar, Emas Anwar STL 2022-2023 tidak akan lengkap kalau kita tak ada video ni lah. Ini antara ramai juga penonton dan juga di rumah lah sebenarnya tak sabar tengok. Okey, tanpa buang masa, jom kita saksikan video ini. Seni, satu kurniaan yang istimewa. Terlahir di benua Nusantara. Sukan rakyat yang tak lapuk ditelan zaman. Gerakan serta sentuhan hebat. Lahir dari jiwa yang luhur. Dan kini sedia menerima cabaran dunia. Seni tidak akan hadir tanpa sokongan yang padu. Sokongan itu anda. Semangat yang membawa ke puncak teragung. Ini milik kita. Emas Anwar Sepak Takraw League. Hanya di Astro Arena dan Astro Go. STL 2022-2023. Okey, baiklah. Emas Anwar STL tidak akan lengkap kalau tak dihiasi oleh jersey yang cukup
hangat, cantik, selesa. Jadi berikan tepukan kepada Li-Ning, penaja pakaian rasmi STL musim ini. Dan kami juga hari ini memperagakan pakaian-pakaian Li-Ning. Thank you Li-Ning. Inilah setiap tu memberikan sokongan cantik hari ini. Mr. Simon cakap banyak lagi baju kita akan dapat. Thank you Mr. Simon. Thank you Li-Ning. Baiklah, kalau tadi kita sudah saksikan video pelancaran dan sekarang ini mari kita sama-sama saksikan jersey-jersey baru untuk musim 2022-2023. Pasukan dalam saingan Liga Premier anda boleh dapatkan secara online di lining.my. Ada barcode, scan code di sana, boleh scan dan boleh dapatkan di store-store Li-Ning seluruh negara. Baiklah, kita dah saksikan jersey dan sekarang ini kita nak bawakan wakil setiap pasukan secara langsung live untuk pelancaran. Jadi ayo kita perkenalkan fashion show untuk 10 pasukan Liga Premier. Kita mulakan pasukan pertama, dipersilakan. Alice mesti sorak kuat sikit. Dipersilakan pasukan Sabah Mountaineers yang diwakili oleh Muhaimin Cik Bongsu. Pasukan baru yang naik semula ke Liga Premier dan mempertaruhkan pemain-pemain baru. Tanah untuk Sabah Mountaineers. Dan seterusnya dipersilakan Bomber Fighters yang diwakili Irsyad Faiz Aziz. Dan seterusnya, pasukan KPT Masum diwakili oleh Najmi Syafiq Anwar. Pemain-pemain muda dipertaruhkan, pemain-pemain tempatan, pemain-pemain IPT akan mencabar 9 pasukan dalam saingan Liga Premier. Baik, seterusnya pasukan keempat, tepukan gemuruh untuk pasukan. Jersinya kebiasaan warna hijau. Tepukan untuk Melaka Titans. Hari ini diwakili oleh salah seorang pemain. Hairul Faizi tak datang. Okey, ini seorang pemain yang dipertaruhkan untuk musim ini. Melaka akan memberikan cabaran juga untuk Liga Utama musim ini. Dan seterusnya dipersilakan pasukan Perak Bison yang diwakili Mior Muhammad Zulfikar Mat Amin. Kemuncak Perak adalah musim 2019. Mereka menjadi juara Liga Premier. Dan seterusnya, pasukan Johor Tigris yang mewakili Muhammad Lufil Hadi Azmi. Enam pasukan, seterusnya pasukan ke-7. Pasukan yang menjulang Piala Liga Premier terbanyak. Tepukan paling gemuruh untuk pasukan Penang Black Panthers yang diwakili oleh Zaim Razali. Penang kata nak haria lagi musim ni, betul ke?
Baiklah, seterusnya dipersilakan Pasukan Negeri Sembilan Antlers yang diwakili Apek Kanan Muhammad Hafizul Hayazi Adnan. Pasukan seterusnya Kuala Lumpur Tanda yang diwakili oleh cinta hati saya Ahmad Aizat bin Muhammad Nur Azmi. Baiklah, kita lengkapkan pasukan terakhir. Ini adalah pasukan juara musim lalu. Tepukan untuk pasukan ATM Guardians yang diwakili oleh pemain baru Muhammad Aidil Fitri Muhammad Sabri. Inilah pasukan-pasukan yang bersaing. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan sekali lagi 10 pasukan yang akan memberikan cabaran dalam saingan Liga Premier SCL 2022-2023. Dan seterusnya dipersilakan sekali lagi Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan serta semua tamu kehormat untuk naik ke pentas bersama-sama dengan penaja juga. Yang mana Elis, sebelum itu kita juga kita persilakan penaja kita Elis. Ya, penaja utama Emas Anwar Encik Muhammad Khurul Anwar Muhammad Nor. Ya, dipersilakan. Dan dipersilakan wakil daripada Minyak Perinci Rasmi Idemitsu Mr. Yashwide, Managing Director. Dan seterusnya rakan radio rasmi Sinar FM Encik Erman Zaki. Saya persilakan rakan radio rasmi Zayan Wan Syarul Wan Mansor. Seterusnya penaja pakaian rasmi Lining iaitu diwakili oleh Mr. Simon So Wen Long, General Manager Lining and Sports Click Asia. Untuk naik ke pentas bersama-sama dengan tetamu-tamu kehormat, bersama dengan Yang Berhormat Menteri, bersama-sama dengan wakil 10 pasukan yang akan memberikan cabaran yang akan bersaing untuk musim yang sudah tidak lama lagi akan dibuka pada 26 Mei nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan sekali lagi kepada rakan-rakan penaja yang menjayakan memeriahkan lagi musim ke-9 SCL. Jadi tanpa rakan penaja, pastinya keberadaan SCL ini tidak dapat kita rasai dan kita dah tak sabar untuk membuka gelanggang. Ini milik kita. Hashtag itu dikekalkan, Elis dan juga Haida. Ya, betul. Tapi sebelum itu, untuk makluman anda, untuk minggu pertama saingan SCL kita akan bermula di Ipoh Perak, iaitu Kuala Kangsar Perak. Kuala Kangsar. Dan selepas itu kita akan menjelajah ke mana, Haida? Pulau Pinang. Yes. Dan kita juga akan ke venue baru di Seremban. Kita akan kembali ke Kuala Lumpur dan akan menamatkan saingan Liga insyaAllah di Kuala Lumpur. Jadi 8 minggu saingan untuk semua pasukan. Baiklah, terima kasih dan kesempatan ini saya nak mempersilakan yang berbahagia Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia yang berbahagia Datuk Sumali Ridwan untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hanayo kesempatan ini. Jadi kita memberikan sedikit cenderamata ke atas kesudian kehadiran Yang Berhormat Menteri dalam majlis pelancaran pada petang ini. Sekali lagi dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Sumali untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat
untuk membuka gelanggang STL musim ke-9. Betul tak semua? Ya, terutamanya pemain kat belakang. Alright. Sebelum berakhir, kita nak ingatkan lagi STL akan membuka pada 26 Mei 2023. Dapatkan tiket awal. Saya ingatkan dapatkan tiket awal lebih mudah dapatkan tiket online di www.tickethotline.com.my. Dan untuk segala perkembangan terkini, anda boleh follow semua platform media sosial Astro Arena. Yang penting jangan lupa untuk follow IG STL. Dan kita juga ada challenge baru untuk musim ini, menambahkan kemeriahan. Sesiapa saja terbuka untuk challenge TikTok challenge. Oh ya. Caranya mudah. Anda boleh pergi ke TikTok Astro, nanti kita akan update, dan caranya kita buat STL cabar. Timbang bola sambil eja nama terbalik. Bermula dari belakang, timbang bola sambil eja nama dan post dekat TikTok, tag Astro Arena dan hashtag STL cabar. Dan last nak ingatkan, jangan lupa untuk teruskan bersama untuk kita meriahkan STL Fantasi di Stadium Astro bermula pada 22 Mei nanti. Baiklah. Tapi jangan risau, yang tu ada hadiah kan? Betul, hadiah lumayan, itu pasti. Baik, kita dah sampai ke hujung. Terima kasih sekali lagi terutama Yang Berhormat Menteri, Dewan Kehormat, rakan-rakan media, pemain dan semualah yang telah memeriahkan majlis pelancaran Emas Anwar STL musim 2022-2023. Dari saya Zamuddin, saya Elis Harun dan saya Haida Jafri. Kita jumpa lagi. Dan kepada semua rakan-rakan media, selepas ini kita akan kepada tetamu boleh menjamu.